maksudkan sebagai ihsan dalam kehidupan, ya. Kalau Allah sebut wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Ya, kenapa nak kena pesan lagi? Semua orang buat baik pada ibu bapa, tapi buat baik kepada level ibu bapa ini bukan sama macam buat baik kepada jiran sebelah rumah. Jadi ihsan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ibu bapa tu level lain. Ya, kena tambah, kalau saya bawa contoh Sayyidatina Khadijah sebagai perumpamaan di sini, bagaimana sedekah Sayyidatina Khadijah. Semua orang bersedekah. Kalau tak bersedekah duit, sedekah masa. Kalau tak sedekah masa, sedekah tenaga. Kalau tak sedekah tenaga, sedekah idea dan buah fikiran. Ya. Aisyah sedekah keseluruhan kehidupannya kepada Allah. Dia wakafkan begitu. Jadi harta dia sebagai seorang hartawan, ya, pada zamannya, yang juga mewarisi kekayaan daripada keluarganya. Memang Sayyidatina Khadijah daripada keluarga yang Masya Allah kaya raya. Dan dia sendiri juga adalah seorang usahawan yang kaya raya. Tetapi kematiannya itu yang dibawa bersama dengan dirinya hanyalah tulang temulang dan tubuh yang tidak berisi. Ya, sehingga akhir saatnya Khadijah di dunia ini, Khadijah masih berkata sekiranya tulang temulang ini boleh dijadikan senjata untuk digunakan dalam perang berjihad ke jalan Allah, ambillah tulang-tulang ini jadikan senjata. Sebab tidak ada apa lagi yang hendak diwakafkan. Tak ada apa lagi yang nak ditinggalkan. Tak ada apa lagi yang nak disedekahkan. Ini sahaja yang tinggal. Tulang-tulang ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, sedekah yang ihsan kategori Khadijah radhiyallahu anha ini, sedekah sampai tulang pun nak sedekah. Jadi kita ni kalau tengok perumpamaan itu, malaslah nak tanya, sanggup tak nak bagi tulang? Ya. Jadi nak tanam nanti, tanam kulit aja tinggal. Ya, kalau kita hari ni agaknya derma organ lah. Ya, semua dah kita dah bagi. Kalau mata ni perlu, ambil lah. Bila saya dah brain death nanti. Kalau dah mati sungguh tak jadi benda juga matanya. Ya, kalau masih lagi boleh berfungsi, mungkin brain death dan sebagainya dah tak sedar tapi masih lagi anggota itu boleh ambil. Gunakan kepada orang yang perlu. Jantung ini perlu, ambil lah. Ya. Apa sahaja dalam tubuh ini yang perlu, ambillah, saya nak sedekah. Itu sedekah yang ihsan. Itu sedekah. Tapi dalam hal-hal lain yang ihsan itu, itulah perumpamaannya. Sebagaimana perumpamaan sedekah itu tadi. Jadi Masya Allah, nak capai ihsan ini bukan mudah. Tapi kalau kita tak berusaha untuk mencapai ihsan, kita duduk dalam kategori mana? Ya. Jadi sekurang-kurangnya kita kata, saya tahu tentang ihsan, saya cuba untuk mencapai ihsan. Tapi saya tak tahulah saya mampu atau tidak, saya pun boleh capai ke tidak, tapi saya sentiasa cuba untuk jadi ihsan. Itu yang kita nak bawa pada hari ini. Ya, kalau kita nak cerita tentang ihsan itu sampai seperti mana yang dibuat oleh Khadijah, kalau boleh buat, alhamdulillah, itu yang terbaik. Tetapi kalau tak boleh buat, kita menuju ke arah itu. Ya, daripada kita tidak memulakan langsung langkah, maka kita tidaklah masuk dalam kategori yang beruntung dalam kehidupan. Kita takut kita jadi orang yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rugi. Itu yang kita tidak mahu, insya-Allah. Jadi saya menjawab soalan Tuan Amir tadi dalam bentuk maknanya kita kena memulakan langkah untuk berusaha ke arah ihsan itu bukan hanya kerana kita rasa sebab kita nak menambah gaji semata-mata, bukan kerana kita nak naik pangkat, sebab ramai yang kita dengar, saya memang tak nak naik pangkat dah, saya nak pencen, kalau cikgu ni saya nak pencen 48 je supaya tak banyak kerja nak buat. Contoh, minta maaf kalau saya tersilap kata, saya tak faham sebenarnya. Mak ayah saya cikgu tapi saya selalulah dengar dia bercakap pasal itu. Tapi saya tak faham dalam konteks hari ini. Tapi saya bagi contoh, saya nak pencen 48, jadi saya malah nak jadi pengetua, saya tak nak jadi ketua panitia, saya tak nak jadi guru kanan, saya tak nak pegang jawatan, saya tak nak pergi kursus, saya nak kerja je. Dapat gaji cukup lah. Ya, itu selesa diri. Ya, tapi dari segi keperluan, mungkin dia rasa dia tak perlulah sebab suami dia gaji 50,000 dah.
Buat dia nak susah. Ya, tetapi bukan kita bercakap soal mencukupkan ekonomi rumah tangga, tetapi kita bercakap soal menyempurnakan kekhalifahan ini. Ya, kalau kita tidak boleh bekerja untuk menyempurnakan diri sebagai seorang khalifah, untuk menjawab kepada bos kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nanti, maka bagilah peluang itu kepada orang lain. Jadi mungkin ada kebaikan-kebaikan lain yang lebih baik untuk kita. Bukan dalam profession kita hari ini sekiranya kita tidak cuba untuk menjadi orang yang ihsan. Ya, jadi insya-Allah saya harap sangat saya menjawab soalan itu dan minta maaf kalau ada tersilap kata. Saya